Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu rancangan pembangunan 5 tahun? Ia merupakan yang ditubuhkan oleh Parti Perikatan sejak sebelum merdeka lagi. Dan ia dilaksanakan dalam 2 tahap. Tahap pertama dan tahap kedua. Di antaranya adalah rancangan Malaya pertama yang bermatlamat membangunkan kawasan luar bandar, yang kedua mengurangkan kadar kemiskinan, dan yang ketiga mempelbagaikan aktiviti ekonomi dan meningkatkan kadar pendapatan negara. Antara pelaksanaannya adalah pembangunan bersepadu yang memberikan tumpuan terhadap sektor ekonomi, sosial dan awam. Terdapat 2 agensi yang telah ditubuhkan. Akan tetapi, kesan rancangan ini kurang memberangsangkan kerana adanya ancaman komunis pada zaman darurat. Dan pada waktu ini juga, harga biji timah dan getah telah menurun. Seterusnya, rancangan Malaya kedua yang merupakan kesinambungan rancangan Malaya pertama, dan ia masih menekankan kepada pembangunan penduduk luar bandar. Tujuan rancangan ini adalah untuk mengurangkan kadar kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup rakyat. Kedua, pembukaan tanah felda digiatkan. Ketiga, mempelbagaikan tanaman. Keempat, farma ditubuhkan untuk membantu petani-petani meningkatkan hasil pertanian mereka. Antara pelaksanaannya adalah memberi tumpuan terhadap infrastruktur sosial, seterusnya memberi peluang pekerjaan, dan ketiga mengadakan buku merah yang mengandungi program dan tahap pencapaian rancangan tersebut. Dan yang keempat, mengadakan bilik gerakan negara di Kuala Lumpur. Seterusnya, rancangan Malaysia pertama yang merupakan rancangan 5 tahun pertama setelah penubuhan Malaysia. Antara matlamatnya adalah berfokuskan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, mempelbagaikan ekonomi, pertanian dan perindustrian. Dan ketiga, pembukaan tanah oleh felda semakin pesat. Antara agensi yang telah ditubuhkan adalah Fenkra, MARA, Bank Bumi Putra, Pernas, Mardi dan BIDA. Seterusnya, tahap kedua yang merupakan rancangan Malaysia kedua yang merupakan rancangan 5 tahun pertama di bawah DAB yang bermatlamat menyelesaikan masalah ekonomi dan sosial. Yang kedua, membasmi kemiskinan. Ketiga, menambah pendapatan dan meningkatkan pekerjaan. Dan keempat, menghapuskan identiti kaum. Antara pelaksanaannya adalah program pembangunan kawasan luar bandar diteruskan. Yang kedua, pelaksanaan program pembangunan wilayah. Dan yang ketiga, penubuhan Petronas. Rancangan Malaysia ketiga yang merupakan rancangan lanjutan rancangan Malaysia kedua, iaitu mendorong aspirasi DAB. Antara matlamatnya adalah membasmi kemiskinan dan menyusun masyarakat diteruskan. Yang kedua, program pembangunan pertanian dan perindustrian diteruskan. Yang ketiga, peluang pekerjaan diberikan. Dan yang keempat, penekanan kepada isu alam sekitar dan keselamatan negara. Pelaksanaannya adalah sebanyak 24 bandar yang dibina di bawah Kejora, Kesedar, Dara dan Ketengah. Selain itu, ia tertumpu kepada penanaman getah dan kelapa sawit. Dan yang terakhir, badan-badan berkanun meneruskan usaha-usaha pembangunan mereka. Rancangan Malaysia keempat yang merupakan rancangan Malaysia ketiga yang mendukung aspirasi DAB. Seterusnya, bertumpuan kepada sektor pertanian. Dan yang ketiga, terdapat sektor baru, iaitu sektor perusaha berat. Pelaksanaannya adalah penubuhan Highcom. Yang kedua, pembukaan kawasan industrian baru seperti di Senawang, Skudai, Bintulu, Menggatal dan Likas. Dan terdapat kawasan perdagangan bebas seperti di Bayan Lepas dan Sungai Wei. Selain itu, rancangan ini memperkenalkan projek perindustrian yang mempunyai 2. Yang pertama, Kajian Dasar Perindustrian Malaysia. Yang kedua, Pelan Induk Perindustrian. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ayuni binti Azhari dari kelas TSI 2A. Okey, saya akan menyambungkan pembentangan kami iaitu rancangan Malaysia kelima. Rancangan Malaysia kelima bertujuan untuk meningkatkan sektor perindustrian dengan cara melonggarkan peraturan mengawal hak milik syarikat dan pelisinan dalam sektor swasta. Selain itu, syarat permodalan modal asing dilonggarkan untuk meningkatkan pelaburan sektor perindustrian berorientasikan ekspor.
Antara penekanan yang telah dilakukan ialah sektor perindustrian diberi perhatian dengan cara melonggarkan peraturan, mengawal hak milik syarikat dan pedesanan dalam sektor swasta. Yang kedua, pembangunan kawasan ruang bandar terus diberikan perhatian. Dan yang ketiga, bidang penyelidikan dan pembangunan juga diberi penekanan. Bidang ini dimajukan untuk meningkatkan keupayaan dan kecekapan guna tenaga tempatan untuk meningkatkan produktiviti negara. Rancangan Malaysia ke-6 digubal untuk mengekalkan pembangunan dan menguruskan kejayaan ekonomi negara supaya pembangunan yang seimbang dapat dicapai selaras dengan objektif yang ditetapkan oleh Dasar Pembangunan Nasional. Antara strategi yang digariskan adalah meningkatkan kecekapan dan daya saing ekonomi dengan membangunkan ekonomi negara. Yang kedua, mengurangkan penyertaan secara langsung sektor awam dengan meningkatkan keupayaan sedia ada sektor swasta. Antara pelaksanaan yang telah dilakukan ialah menggalakkan pelibatan sektor swasta dalam ekonomi negara dan menyegerakan program perswastaan. Dan yang kedua, mengurangkan perbelanjaan yang tidak produktif. Seterusnya, Rancangan Malaysia ke-7. Antara objektif Rancangan Malaysia ke-7 ialah mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang seimbang dengan strategi peningkatan produktiviti dan memperkuatkan daya tahan ekonomi negara. Seterusnya, pembasmian kemiskinan dan pengagihan pendapatan turut diberi perhatian. Selain itu, mempertingkatkan guna tenaga, pendidikan dan pelatihan. Okey, pelaksanaan dia pula yang pertama, melaksanakan projek-projek yang dapat menjadi pendapatan dan memperbaiki perhubungan seperti KLIA. Yang kedua, menyediakan kemudahan bagi meningkatkan kualiti kehidupan orang miskin. Dan yang terakhir, penempatan semula desa tinggal, projek perumahan kos rendah dan program pembangunan rakyat termiskin iaitu PPRT. Seterusnya, Rancangan Malaysia ke-8. Okey, antara objektif Rancangan Malaysia ke-8 ni ialah memperkukuhkan keupayaan, kebolehan dan keazaman negara bagi menghadapi cabaran masa hadapan. Selain itu, penekanan kepada perpaduan melalui pembangunan sosioekonomi. Okey, antara pelaksanaan ni pula, yang pertama masih menekankan peningkatan aktiviti penyelidikan dan pembangunan iaitu R&D, terutama melalui teknologi maklumat dan komunikasi. Dan yang kedua, dasar perswastaan semakin diperkukuhkan. Yang ketiga, menggalakkan pelaburan asing iaitu FDI, terutama dalam sektor berteknologi tinggi. Dan yang terakhir, pengenalan program Raja Muda bagi tujuan memperkukuhkan nilai dan etika. Okey, Rancangan Malaysia ke-9. Okey, objektif utama Rancangan Malaysia ke-9 ni ialah untuk memberi tumpuan kepada permulaan fasa kedua Wawasan 2020 dengan memberi keutamaan kepada aspek-aspek pembangunan insaniah dan bagi membantu pembangunan fizikal. Antara pelaksanaan Rancangan Malaysia ke-9 ni pula ialah memastikan pengagihan ekonomi yang tak sama. Yang kedua, meningkatkan usaha membasmi kemiskinan terutama dalam kalangan rakyat termiskin di luar bandar. Dan yang terakhir, meningkatkan pemilikan equity Bumi Putera, pengagihan pendapatan antara kaum pembangunan masyarakat, perdagangan dan perindustrian Bumi Putera iaitu MPPB. Rancangan Malaysia ke-10 telah dibentangkan oleh Perdana Menteri ke-6 iaitu Datuk Seri Najib Abdul Razak di Parlimen pada 10 Jun 2010. Rancangan Malaysia ke-10 merupakan rancangan 5 tahun pembangunan Malaysia dalam tempoh 2011 sampai 2015. Rancangan Malaysia ke-10 ini bertemakan rancangan kemakmuran, ekonomi dan keadilan sosial. Okey, antara objektif Rancangan Malaysia ke-10 ialah yang pertama, memacu ekonomi berdasarkan faktor dalam negara. Yang kedua, memanfaatkan kepelbagaian etnik untuk kejayaan antarabangsa. Yang ketiga, mentransformasikan negara berpendapatan tinggi. Yang keempat, pertumbuhan berasaskan produktiviti dan inovasi. Antara pelaksanaan ataupun kejayaan Rancangan Malaysia ke-10 ialah yang pertama, pembangunan berasaskan kekuatan negara itu sendiri. Yang kedua, mewujudkan persekitaran untuk menjayakan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, menuju ke arah pembangunan sosioekonomi yang inklusif. Yang keempat, membangun dan mengekalkan modal insan bertaraf dunia. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Mariam binti Muhammad Fuad dari kelas KSI 2A. Saya akan menjelaskan tentang dasar pembangunan nasional. Mengenai latar belakangnya adalah menggantikan dasar ekonomi baru pada tahun 1971 sehingga 1990 dilancarkan pada 17 Jun pada tahun 1991 oleh Perdana Menteri Malaysia yang keempat iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad untuk mewujudkan pembangunan seimbang untuk melahirkan masyarakat yang bersatu padu dan adil. Beralih kepada objektifnya ialah yang pertama, mencapai pembangunan seimbang
Yang kedua, melahirkan perpaduan di kalangan masyarakat. Yang ketiga, mencapai integrasi nasional. Dan yang keempat, pembangunan ekonomi yang berterusan. Dan seterusnya bagi strategi pula. Strategi bagi pelaksanaan dan penekanan EPN ialah yang pertama, integrasi kaum. Apa dia integrasi kaum? Iaitu memperkukuhkan integrasi nasional dengan mengurangkan jurang yang meluas. Dan yang kedua iaitu tenaga mahir. Tenaga mahir ialah memajukan sumber manusia dan mewujudkan tenaga kerja yang mahir, berdisiplin dan produktif. Okey, dasar pembangunan nasional terbahagi kepada dua iaitu matlamat pertumbuhan ekonomi dan penagihan yang saksama. Yang pertama iaitu membangunkan masyarakat yang progresif. Yang kedua, kesejahteraan hidup yang tinggi. Yang ketiga, perasaan bangga akan cintakan negara. Seterusnya, saya akan serahkan kepada kawan saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat petang. Nama saya Naiwani binti Suhaimi. Saya daripada kelas 2A. Hari ini saya akan menyambung pembentangan yang kawan saya buat sebentar tadi. Saya akan menyambung iaitu memajukan sumber manusia dan ia adalah termasuk dalam golongan mewujudkan tenaga kerja yang berdisiplin dan produktif untuk meningkatkan kemahiran yang perlu ada bagi menghadapi cabaran-cabaran pembangunan industri melalui satu budaya yang semakin hari semakin meningkat atau kita panggil semakin hari semakin cemerlang tanpa perlu menjejaskan matlamat penyusunan semula masyarakat yang bakal dihadapi tak lama lagi. Selain itu, menjadikan sains dan teknologi sebagai satu teras penting dalam perancangan dan pembangunan sosioekonomi yang memerlukan usaha membangunkan keupayaan dan kebolehan dan dalam teknologi strategik berasaskan ilmu serta memajukan budaya sains dan teknologi dalam proses membangunkan satu ekonomi perindustrian yang moden. Ini adalah sangat penting kerana sains dan teknologi pada masa kini sangat penting untuk bagi kita untuk membangunkan negara kita yang semakin hari semakin maju. Jika sains dan teknologi tidak diutamakan atau tidak dipedulikan, negara kita kemungkinan besar tidak akan maju dan semakin hari semakin merundum. Seterusnya, memastikan bahawa dalam usaha mencapai pembangunan ekonomi, perhatian yang perlu ada sewajarnya diberikan kepada perlindungan alam sekitar dan ekologi supaya dalam jangka masa yang panjang kita dapat memastikan pembangunan negara dapat dikekalkan secara berterusan dan tidak akan dibubarkan. Seterusnya, saya akan menerangkan dimensi-dimensi baru. Dimensi-dimensi baru itu adalah bermaksud strategi pembasmian kemiskinan. Strategi pembasmian kemiskinan ini adalah golongan yang termiskin adalah keluarga berpendapatan 50% atau kurang daripada pendapatan garis kemiskinan. Bagi tahun 1990, pendapatan garis kemiskinan adalah sebanyak 370 sebulan bagi saiz isi rumah 5.1 di Semenanjung Malaysia, 544 bagi saiz isi rumah 5.4 di Sabah dan 452 bagi saiz isi rumah 5.2 di Sarawak. Kira-kira 4% daripada jumlah isi rumah adalah tergolong sebagai keluarga miskin. Dengan ini, kita sebagai rakyat harus memberi lebih tumpuan kepada pembangunan manusia termasuk sistem nilai dan etika bagi mencapai matlamat pertumbuhan ekonomi dan pengagihan yang saksama. Akhir sekali, program pelaksanaan atau kita panggil sebagai pendekatan terbahagi kepada 5 iaitu hasil pencapaian yang berkualiti dan berkekalan, persaingan dalam pasaran antarabangsa, wawasan 2020, wawasan 2020, pembasmian kemiskinan dan penyusunan semula masyarakat. Itu adalah program pelaksanaan atau kita panggil sebagai pendekatan. Sekian, terima kasih.
Seperti yang kita tahu, British pernah memerintah di Tanah Melayu selepas Perang Dunia Kedua dan terdapat pelbagai impak negatif yang diterima oleh Malaysia pada waktu itu. Oleh demikian, Malaysia telah melaksanakan rancangan 5 tahun pembangunan kerajaan Malaysia. Ia bermatlamat untuk mengubah masyarakat atau negara daripada keadaan mundur kepada maju. Ia kemampuan memenuhi potensi mereka untuk memastikan mereka dapat memperolehi keperluan asas, meliputi pelbagai aspek kehidupan manusia seperti ekonomi, politik, sosial, pendidikan, psikologi dan sebagainya. Antara rancangannya adalah Rancangan Malaya Pertama yang bermula pada tahun 1956 sehingga tahun 1960 yang bermatlamat mengurangkan kadar kemiskinan serta meningkatkan taraf hidup penduduk luar bandar. Hal ini kerana ingin memajukan kawasan luar bandar sama seperti kawasan bandar agar tidak ketinggalan. Seterusnya, kegiatan utama pada waktu ini ialah perlombongan biji timah beserta penurunan getah yang terlalu bergantung kepadanya. Oleh hal demikian, ia telah bermatlamat untuk mempelbagaikan aktiviti ekonomi dan sumber pendapatan negara agar tidak terlalu bergantung kepada getah dan biji timah. Selain itu juga, Rancangan Malaya Pertama telah mengadakan pembangunan bersepadu yang akan memberikan perhatian terhadap sektor ekonomi, sosial dan juga awam. Dalam sektor ekonomi, pembukaan tanah baru untuk pertanian, penanaman semula getah oleh pekebun kecil dan secara ladang digalakkan. Hasil keluaran pertanian dipelbagaikan dan perusahaan melombong biji timah diperluaskan lagi. Bagi sektor sosial pula, kemudahan dan perkhidmatan diberikan seperti pendidikan dan juga perhubungan. Bagi sektor awam pula, infrastruktur seperti balai polis, kem tentera, pejabat pos, mahkamah dan rumah kaki tangan kerajaan telah dibina. Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan atau FELDA telah ditubuhkan pada 1 Julai 1956 di bawah Ordinan Kemajuan Tanah iaitu Land Development Ordinance 1956. Fungsi FELDA yang diperuntukkan di bawah Akta Pindaan 1991 adalah seperti menjalankan dan melaksanakan projek pembangunan tanah. Selain itu, RIDA juga adalah sebuah badan berkanun persekutuan di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar dan ditubuhkan pada 1 Januari 1973 di bawah kuasa yang diluluskan oleh Parlimen. Dengan itu, adanya rancangan pembangunan 5 tahun ini, kawasan luar bandar turut mendapat keselesaan dalam aspek kewangan, tempat tinggal, pendidikan dan sebagainya.